wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita hari ini TV3. Hari ini hari yang cukup mulia sekali, hari penuh keberkatan. Semoga doa kita yang baik-baik diterima Allah. Hari ini di Wanita hari ini anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan dan juga Uyaina Arsyad. Ya, betul tu Hawa. 18 Februari 2022, tak kiralah di mana sahaja anda berada, kami doakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, diberikan kesihatan yang baik di samping keluarga yang tersayang. Maklumlah Hawa, hari demi hari kita tengok kes makin lama makin meningkat. Dan yang Yana rasa macam lebih menakutkan itu adalah orang-orang di sekeliling kita pun, kenalan rapat kita pun ada yang sudah positif COVID-19. Betul, kan itu yang kita bimbangkan sekali. Dan bila kita cakap tentang jaga kesihatan kan, kita bukan saja nak pesan kesihatan dari segi fizikalnya, demam, sesama dan sebagainya. Kesihatan mental juga. Betul. Sebab kita faham, kita semua nak beralih ke norma baru, nak kembali seperti biasa. Tapi bila tengok kes naik turun macam ni, naik mendadak. Sebab tu kan dah lebih 26,000 semalam, 26,701 kes. Jadi orang yang baru nak mula berniaga balik dah rasa macam alamak macam mana ni. Betul. Tapi apa pun kita bagi sokongan, kita lontarkan kata-kata positif buat rakan-rakan kita ya. Betul. Dan Hawa, saya rasakan Hawa, beberapa tahun kebelakangan ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 pun ramai dalam keadaan kita yang berada dalam keadaan tertekan, depression dan sebagainya, mungkin atas faktor kesihatan dan juga kewangan. Kalau kita lihat di dada-dada akhbar ataupun yang tular di laman sosial, banyak headlines ataupun berita-berita yang membuatkan kita sendiri berasa takut. Antaranya seperti warga emas trauma dipukul, ditendang anak tiri. Wanita disyaki dibunuh anak tiri, leher terputus. Dan banyak lagi kes-kes yang kalau kita baca itu cukup mengerikan dan membuatkan kita terfikir bagaimana mereka boleh sampai ke tahap ini, hilang pertimbangan, hilang kawalan. Jadi untuk kita yang masih lagi berada dalam keadaan yang okey, yang sihat ini, apa kata kalau kita ambil sejenak masa untuk kita cek orang di sekeliling kita. Khususnya ahli keluarga kita, rakan-rakan terdekat kita, kenalan kita. Sebab apa kadang-kadang dengan hanya bertanya khabar kepada mereka, itu akan membuatkan mereka berhenti daripada melakukan perkara yang tidak baik. Ya, itu saya sangat-sangat setuju, Yaina. Sebab bila kita dengarkan kes-kes begini kan, nak tahu apa puncanya, apa yang membuatkan mereka ini pilih untuk terjerumus dalam dunia dadah. Dan kita harap kerjasama kita sebagai masyarakat Malaysia, kita ambil tahu kepada mereka yang memerlukannya. Okey, dan antara perkembangan terkini yang ingin kami kongsikan kepada anda ialah tentang kes tentang jumlah kanak-kanak yang sudah pun menerima dos pertama vaksin COVID-19. Seperti yang anda dapat lihat, lebih 340,000 kanak-kanak sudah pun menerima dos pertama. Betul tu. Dan saya harap ini juga dapat membuka minda dan juga hati ramai lagi ibu bapa untuk turut menggalakkan anak-anak anda untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sebab daripada kecil pun memang kita, bukan kita sahaja tapi anak-anak juga dah mula mendapatkan pelbagai jenis vaksinasi. Jadi jangan takut untuk mendapatkan vaksin COVID-19 untuk anak-anak kita. Okey, dan kita masih lagi nak bincangkan tentang COVID-19 ni. Sebab biasanya hari-hari kita akan nantikan kes harian pada jam 3 petang kan? Betul. Tetapi bermula hari ini kes COVID-19 akan dilaporkan keesokan harinya jam 10 pagi. Dan kata Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, katanya ini nak berubah kita punya mindset. Nak ubah kita, nak kurangkan fear factor dalam kalangan masyarakat. Sebab kalau dikongsikan kes keesokan harinya, akan dikongsikan juga jumlah kemasukan ke ICU. Jadi data tu lebih menyeluruh lah. Betul tu. Dan dimaklumkan juga perubahan SOP kontak rapat diumum minggu depan. Saya kira kita semua perlu cakna dengan keadaan SOP semasa. Kalau hari itu bermula dengan tak perlu lagi imbas suhu di mana-mana premis yang kita masuk. Dan ini pula berkenaan dengan SOP kontak rapat. Jadi bermula daripada minggu depan akan mula diumumkan. Harap-harap
harapnya walaupun dengan kelonggaran ataupun perubahan SOP yang mungkin sedikit tidak terlalu rigid seperti sebelumnya, tetapi diharapkan kita semua masih lagi peka dengan keadaan semasa sebab kes semakin lama semakin meningkat. Saya pasti masyarakat Malaysia begitu cakna sekali dan kita sama-sama boleh lakukannya. Jom Malaysia. Okey, baiklah. Hari ini hari Jumaat. Biasanya hari Jumaat ini kita akan bawakan topik hikayat perkahwinan. Betul, topik hari ini memang seronoklah kalau kita bincangkan sama-sama ya. Bersama ya Aina. Betul lah tu sebab apa tak? Topik hari ini adalah bersiap untuk isteri. Bila kita bercakap tentang bersiap untuk isteri ni kan, biasanya isteri yang selalu bersiap untuk suami. Tapi kejap lagi kita akan bersama dengan beberapa orang tetamu yang akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita. Tapi sebelum tu Hawa, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Jom kita tengok. Cari baju suami yang cerewet. Nampak? Ni suami cerewet ni nak cari baju. Handsome-nya. Masya Allah guys. Masya Allah. Laki gue ya ampun handsome banget. Ya Allah handsome-nya. Oh buat kebal anak siapa ni? Dia awak elok teruk sangat ni. Allah handsome-nya. Oh my god. Geram. Bakal seorang lelaki tu nampak handsome. Bagi saya, lelaki akan nampak handsome bila rambut dia kemas, pakaian dia bersih, pakaian dia kemas. So rambut ni bagi lelaki macam mahkota lah. Betul. Kemas tu walaupun muka dia biasa-biasa, dia akan automatik nampak handsome lah. And ada lagi satu. Okay. Wangi. Bila lelaki tu wangi, auto perempuan akan lebih tertarik dengan dia. So lelaki kalau dia wangi, auto atraktif lah. Betul. Kamu siapa? Kamu siapa? Tips nak bagi suami lebih handsome, bagi tahu suami dia kena ada at least 2 jenis tali pinggang. Ini tali pinggang pertama untuk pakaian casual. Ini pula tali pinggang jenis kedua untuk pakaian jenis formal. Okey, tali pinggang formal ni sesuai lah untuk pakai dengan slack atau pergi kerja kan, pejabat. Okey, selalunya tali pinggang macam ni, leather dia jenis licin dan dia kecil sedikit dan buckle dia simple. Tali pinggang untuk casual ni sesuai lah kau nak pakai dengan jeans ke kan. Selalunya tali pinggang ni dia lebih lebar sedikit dan dia punya leather dia agak kasar sedikit dan dia punya buckle tu kadang-kadang dia macam pelbagai design. Okey, tak perlu nak beli mahal pun. Hawa, Hawa, lelaki paling handsome bila? Oh, bila dia berbudi pekerti. Berbudi pekerti. Dia interview kita pula. Untuk kita interview dia. Tak adalah. Sebab apa? Sebab betul. Selain daripada berbudi pekerti, hormatkan orang lain, tetapi saya kira lelaki juga paling handsome apabila mereka juga menjaga penampilan diri mereka sesuai dengan topik kita pada hari ini. Itulah dia. Bila kita cakap tentang bersiap ni, terutamanya di rumah. Orang kata wanita pun di rumah kena bersiap. Tetapi ada yang berpendapat golongan lelaki, golongan suami pun sama juga. Dan okey, mungkin ada dalam kalangan anda lah nak tegur suami, nak cakap boleh tak kalau kat rumah ke bersiaplah juga. Tapi alamak tak tahulah macam mana nak tegur. Itu kita akan tanya kepada tetamu kita sampai sini. Ya, sebab aku tahu selalunya orang selalu cakap isteri kalau berbedak sejuk di muka, berbaju kelawar, mesti cakap kau ni jagalah sikit rupa kau, kesian dekat suami. Tetapi berbeza pula kalau lelaki yang hanya berkain pelekat, tidak ada sesiapa pun yang akan menegur siap dengan baju pagoda lagi. Bak kata kami punya penerbit pada hari ini, Fiza. Betul tak? Kita kena okey, kita pun teruja nak dengarkan pengalaman anda. Boleh komen di Facebook WHITV3. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini kita nak sama-sama sembang tentang bersiap untuk isteri. Bakal isteri ni nak cakap ni. Wow. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sarapan dah siap dah? Tangan okey. Okey dah. Sekejap. Handsome-nya. Handsome? Suami siapa? Suami saya lah.
Dah tak payah nak feeling sangat. Jom, dah lambat dah ni. Dah, jom. Nak cover buka ni. Nampak tak? Yang ni nampak sangat lah. Apa ni? Tebal sikit. Lagi? Tak boleh. Kena tambah lagi. Tak nampak lah. Risau takut nampak nanti. Tak nampak. Siapa suruh menangis bagi sangat semalam? Saya sedih. Nak buat macam mana? Dah, tak payah sedih-sedih. Jom. Saya tak nampak. Tak nampak. Nanti orang tegur. Jom. Okey, itu dia sedotan drama Seadanya Aku. Sebagai contoh, sebagai permulaan topik hikayat perkahwinan hari ini tentang bersiap-siap, tetapi topiknya bersiap untuk isteri. Betul. Bersiap untuk isteri. Mungkin anda juga ada sebarang perkongsian yang menarik nak diceritakan bersama dengan kami. Kalau sempat, kami akan bacakan sewaktu kita tengah live ini. Dan untuk itu, ayo kita perkenalkan tetamu kita yang seorang sudah pun berada bersama kami di studio. Kita bersama dengan Datuk kita bersama dengan Datuk Fazli Yaakob. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Terima kasih. Merah ke pink? Dia sebenarnya warna merah jambu. Merah Tapi jambu. kerana lampu dia nampak macam merah lah kan. Ini memang warna wanita hari ini. Betul, kena dengan tema. Terima kasih, Datuk, bersama kami. Terima kasih. Dan kita juga bersama dengan, ni baru betul, Datuk Profesor Dr. Muhayya Mohamad selaku pakar motivasi kita pada hari ini. Assalamualaikum, Prof. Apa khabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Thank you, Dr. Fazli. Wah, Prof pun samalah ikut tema wanita hari ini. Itu dia. Kita dah teks tadi kan. Musik-musik je, tak ada. Tak sabar kita nak dengarkan pandangan daripada Prof Muhayya pastinya. Tetapi sekarang ini kita nak dengarkan perkongsian daripada Datuk Fazli dululah. Sebab kita buat topik ni pun rasanya sebab kita ada baca ciapan Datuk Fazli di Twitter kan. Kita tak nak cerita, kita nak Datuk Fazli cerita. Apa yang membuatkan Datuk sendiri tercetus untuk membuat komen sedemikian di Twitter tentang bersiap untuk isteri ni, Datuk? Baik, saya sebenarnya terpanggil dengan sikap ramai anak-anak muda sekarang yang lelaki. Yang mana mereka sering menyatakan bahawa wanita itu kononnya lah berada bawah daripada lelaki. Bermakna kalau dah berkahwin, mereka perlu bersiap, perlu cantik, perlu berhias semegah-megahnya di rumah. Tetapi situasinya, kalau yang dah berkahwin tahu bahawa ianya bukan mudah. Bukan mustahil, tetapi bukan mudah. Betul. Bermakna saya kurang setuju kalau ramai yang menyatakan bahawa isteri di rumah kena bersiap sentiasa. Saya kata boleh, tetapi ikut keadaan. Kerana biasanya kalau di rumah itu memang lelaki atau suami mereka tak buat kerja banyak pun. Macam saya pun, walaupun saya masak di restoran, balik rumah saya menjadi raja. Di mana isteri saya masakkan untuk saya, uruskan rumah tangga. Jadi saya tidak expect langsung untuk dia bersiap, melainkan kalau ada acara-acara khusus. Jadi realitinya ialah apa yang kita baca dalam novel, apa yang kita tengok dalam drama TV, kita tengok dalam filem tidak sama dengan keadaan di rumah. Saya rasa saya boleh kira dengan jari berapa ramai rakan-rakan saya yang mana isterinya memang 24 jam bersiap kat rumah. Tetapi bermakna rumah itu tidak bersiap. Dia kena pilih salah satu. Macam mana dia nak bahagi masa macam mana? Jadi kalau boleh balancekan kedua-duanya, alhamdulillah. Balance bermaksud isterinya janganlah comot sangat. Asalkan kemas, dah mandi cukup. Tapi tak perlulah pakai makeup 24 jam. Tak perlulah pakai perfume 24 jam. Sebab nanti pakai perfume berpeluh pula. Nanti suami komplain. Tapi syaratnya, kalau nak isteri cantik, lelaki wajib bersiap di rumah sama macam isteri. Supaya isteri pun bukan tengok Hindustan sentiasa. Tapi tengok suami pun dia rasa macam, ini suamiku, syarukhanku. Contohnya lah. Suamiku, syarukhanku. Harap-harapnya ramailah kaum Adam yang menonton siaran kita pada hari ini. Baik, itu kata Datuk Fazli. Prof, kalau Prof boleh kongsikan. Kalau kita lihat sekarang ni kan, memang kebiasaannya masyarakat beranggapan bahawa isteri yang kena sentiasa bersiap untuk suami. Sebab kita akan mendapat pahala sekiranya kita cantik-cantik di hadapan mata suami kita. Tetapi bagaimana pula kalau kita terbalikkan? Macam mana kalau lelaki pula tu yang sepatutnya juga harus bersiap untuk isteri mereka? Silakan, Prof. Masya Allah. First, saya nak ucap tahniah Datuk Fazli. Very good insight. Thank you, Mami. Thinking yang membuka mata. Sebab selalunya kita akan buat benda yang sama. But now,
I think orang dah fikir bahawa perkahwinan tu suami isteri, percantuman dua orang yang berbeza personality. Manusia ni ada jenis tau. Dia satu yang visual, orang yang sangat penting pada apa dia lihat. Ada orang auditory, sangat concern apa dia dengar. Ada orang yang kinesthetic, dia sangat fikir apa dia rasa. So topik ini sebenarnya bergantung pada personality. Sebab kalau suami yang sangat visual, dia sangat penting kan, you ni badan you nak mata, itu maknanya dia sangat visual. So kita sebagai isteri tahu suami macam, then you have to take the extra effort untuk make sure bila suami tengok nampak kemas. Nampak Datuk Fazli kata tak payah nak make over, yang penting kemas, pakai baju, jangan pakai baju kelawar tu kan. Lepas tu baju kelawar mesti cantik punya. Yang kedua, kalau suami itu seorang visual, macam kata abang, I tengok you pakai rambut macam, that means you know, you prihatin, how I look, then you must do. Saya setujulah dalam Islam pun sebenarnya, dari segi Islam dan dari segi psikologinya, siapa yang sayang diri dia akan sentiasa look good. You look your best because you value yourself. So memang sangat topik ni saya rasa sangat penting because it has to do with image, cara kita melihat diri. So kalau kita nampak kita cantik, maka kita value, kita hargai kecantikan, kita jaga kecantikan. Kalau kita nampak diri kita cantik, barulah orang lain pun akan nampak kita cantik. Itu Hawa. Itulah. Saya sangat-sangat suka poin yang diberikan oleh Prof sebentar tadi. Dan semuanya berbalik kepada personaliti diri seseorang itu. Jadi nak tanyalah pengalaman daripada Datuk sendiri kan. Adakah Datuk dan juga isteri ada expectation tertentu tentang perkara ini? Macam okey, kita sudah bersuami isteri, tapi kalau di rumah kita nak eratkan lagi hubungan dan sebagainya, nak perkahwinan kita sentiasa harmoni. Jadi kita ada expectation tertentu tentang penampilan di rumah juga. Saya orangnya memang menjaga penampilan amat sangat. Kalau berbanding dengan isteri saya yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau dia bersiap, saya rasa seperti saya ada isteri nombor 2. Saya selalu cakap saya ada macam 2 isteri dengan Azrin ni, sebab di rumah dia santai, dekat luar bersiap macam seorang puteri raja. Jadi saya yang seronok kat situ. Tapi perjanjian saya dengan dia ketika saya mula dating kat London dulu, saya kata, InsyaAllah saya akan cuba pastikan saya tidak boroi, saya pastikan saya tidak badan berbau. Ada perjanjian awal-awal. Ada perjanjian saya dengan Azrin. Jadi macam saya dekat rumah pun, macam Prof sebenarnya menjaga mata ibu saya. Terima kasih Prof, ibu saya salam. Tergelak tu. Sebab saya punya skin care 2 kali ganda daripada isteri saya. Wow. Dan saya punya perfume 3 kali ganda berbeza dalam jenis-jenisnya compare dengan isteri saya. Dan wardrobe saya 2 kali lebih banyak daripada isteri saya. Bukan kerana saya hanya seorang selebriti, tetapi saya nak cuba penampilan saya di rumah itu semegah yang isteri saya harapkan. Jadi kalau sebelum tidur, ni gambar saya tembam dulu tu. Sebab saya teman isteri saya tembam. Bila isteri saya naik badan, sebab dia mengandung, saya pun mengandung dengan dia. So sweet. Sebab bila dia makan, sebab isteri saya berkorban untuk saya. Dia kata, abang, ni adik kalau bila adik dah mengandung nanti, adik akan besar rumah. Abang sayang adik tak? Saya kata, adik, macam mana pun rupa adik, abang tetap cinta adik. Tapi supaya dia tidak rasa naik badan seorang-seorang, saya pun naikkan badan. Comellah Datuk dengan Datin, abang dan adik panggilan manjanya. So sweet. Jadi penampilan tu sangat penting lah. Macam saya sebelum tidur, saya pastikan saya mandi dan solat semua tu. Tapi saya akan spray sikit perfume. Jadi kalau isteri saya peluk saya tu, pagi-pagi tu saya berwangi lah untuk dia. Maknanya bangun tidur pun rasa fresh, rasa bau. Saya pastikan, kadang-kadang kalau saya bangun dulu, saya akan basuh muka, cuci mata dulu, tidak letak mata. Jadi bila isteri saya buka mata, nampak muka saya dah bersih. Alamak, kalau saya tu macam mana nak kena bertahan? Ni dia kena tanya suami ni. Itu memang saya sangat rajin. Dan Prof, kita nak dengarkan komen Prof lah. Sebab tadi Prof dah tersenyum-senyum, dah tergelak-gelak bila dengarkan perjanjian antara Datuk Fazli dan juga Datin sebentar tadi. Silakan Prof. Masya Allah, congratulations again. Datuk Fazli never fail to open something new. Then, Thank you, Prof. I'm so impressed that wardrobe banyak lagi, perfume banyak lagi dahsyat. Sebab saya suka tentang perfume tu. Saya punya always tell people that you have different perfume. Dekat tempat tidur lain, nak makan lain, nak kereta lain. Because actually kalau kita baru, it has a very big nerve pada motion kita. Dan dari segi perjanjian tu memang saya rasa bagus dari segi penampilan dan perjanjian tempat lain lah. Contohnya kita nak solat jemaah sama-sama, kita nak saling menghormati, kita nak buat keluarga kita. Dan actually Datuk Fazli, I love that part in which when your wife is pregnant, you acknowledge that
wanita ni kita orang lah konon sama saya dulu lah. Masa anak pertama tu kan, bila mengandung pergi tengok, oh tak lawa. And then your husband mesti pandai. Tak, walau macam mana pun you lawa. And something personal, even now, when I was young, I said to my husband, "Bah, nanti macam mana kalau I tua because we ladies takut sangat tua. Then your husband is so smart. Kalau you tua, I pun tua juga. So itulah saya nampak Datuk Fazli punya tu. Dan kalau kita sebagai suami sangat compassion, sangat memahami, sangat menghormati. Sebab wanita ni, dia perlu 3 je. Apa tu, you feel they are cared for, dia difahami dan dihormati. Wow. Dan lelaki pula perlu 3 juga. Perlu dipercayai, perlu dihargai dan perlu diterima. Adanya. Bukan perlu Gucci, Prada dan Chanel ya, Prof? Pardon? Bukan perlu Gucci, Prada dan Chanel ya, Prof? Tak boleh. Sangat-sangat I see the communication very good dan kalau bila kita faham dan berdasarkan Fazli kan the way you are dressing and all that, orang yang sangat visual, sangat visual. Ada orang dia sangat authentic. So setengah suami dia tak kisah suami dia isteri tak cakap pun, tapi cakap dia lembut. Dan ada orang kita mesti faham bahasa kasih sayang suami isteri. Kalau suami kita ni dia 5 bahasa kasih sayang. 1 suka pujian, nombor 2 suka persentuhan, nombor 3 suka hadiah, nombor 4 suka spend time dengan dia, quality time, nombor 5 suka bagi servis. Bahasa cinta. Bahasa cinta. So bayangkan kalau Datuk Fazli dia pandai masak kan, kalau Datin suka servis, of course your marriage is very harmonious. Siapa menonton pun, saya cadangkan pagi, first tengok husband ni kena suami ni visual ke, atau dia terima kinestetik. Suka mata, dengar dan perasaan, dan apa bahasa kasih sayang. Okey. Kalau kita tackle bahasa kasih sayang, meletup rumah tangga. Wow, nampaknya kan Prof dengan Datuk kena datang lagi untuk topik dia pula bahasa cinta. Gitu. Baik. Banyak lagi yang kita nak tanya kepada Prof dan Datuk Fazli, tetapi sebelum tu kita juga sempat bertanya dengan orang ramai tentang topik kita pada hari ini, bersiap untuk isteri. Jom kita saksikan. Sebagai seorang suami, kita mahukan isteri kita menjaga penampilan, dan dalam masa yang sama kita juga perlu menjaga penampilan diri kita. Contoh, kita nak isteri kita kurus, kita nak isteri kita cantik, tapi kita pun kena jaga jugalah. Kita pun jaga penampilan diri, jangan bagi berbau, perut jangan bagi ke depan sangat. So orang kata win-win situation. Jadi barulah rumah tangga tu harmoni, sejahtera, sakinah, mawaddah. InsyaAllah. Isteri perlu bersiap untuk suami dan suami juga perlu bersiap untuk isteri. Pendek kata, dua-dua kena sama-sama segak dan sama-sama cantik. Okey, tak boleh nak harapkan perempuan je untuk cantik untuk suami. Lelaki pun kena segak depan isteri, sebab kita tengok pasangan kita tu sentiasa kemas, bersiap, hello orang tengok kan. So tak adalah kata macam dia ni tak pandai jaga suami, dia ni tak pandai jaga isteri. So kita tak nak macam tu. Kita sama-sama segak dan sama-sama cantik untuk pasangan masing-masing. Kalau isteri macam tu Kak Lima, suami tak seronok kan. Takkanlah suami nak jadi macam zombie kapur pisang kat rumah kan. Dalam satu-satu perhubungan, komitmen ni perlu datang daripada kedua-dua belah pihak lah. Macam dari sudut penampilan kan, masing-masing kena jagalah, isteri dan suami kena jaga penampilan for each other. Sebab isteri pun manusia kan, so manusia ni fitrah dia suka benda-benda yang cantik. So tak salah kot kalau suami jaga penampilan untuk isteri pula. Bagi saya, kedua-dua belah pihak perlu memainkan peranan. Dia tak boleh seorang je, dia kena dua-dua. Isteri kena tahu apa yang suami suka, suami kena tahu apa yang isteri suka. Macam suami pun sama juga. Dah balik kerja, terus mandi apa benda semua, terus bersiap wangi-wangilah untuk isteri anda. Tak salah benda tu bila dua-dua pihak memainkan peranan. Harmoni rumah tangga, insya-Allah.
Oh, akak last tu kita rasa macam tengah marah dekat para suami di luar sana yang tidak bersiap untuk isteri mereka. Tapi kan, Datuk, Yana nak tanya juga, Datuk ada perjanjian dengan isteri, dengan Datin sebelum berkahwin, tak nak borai, akan jaga penampilan, akan sentiasa wangi dan sebagainya. Mungkin untuk mereka yang baru berkahwin, kita masih lagi berkobar-kobar, masih lagi put in effort dan sebagainya untuk nampak cantik di hadapan pasangan kita. Tetapi bila dah makan tahun tu kan, Datuk, macam mana sebenarnya kita masih lagi nak mengekalkan momentum, masih lagi nak, ada orang kata ada spark untuk kita bersiap untuk pasangan kita, khususnya suami kena bersiap untuk isteri. Di dalam perkahwinan ni saya lihat dia ada 3 tahap. Masa kita bercinta tu kita cinta isteri kita. Lepas tu bila dah kahwin dalam 5 tahun kita akan sayang isteri kita. Lepas tu cinta tu pergi dekat anak. Kita sayang isteri kita. Lepas tu selepas mungkin beberapa tahun, 10 tahun daripada cinta, daripada sayang akan jadi kasih. Bermakna kita banyak kesiankan isteri kita. Jadi anak kita, kita cinta, kita sayang. Kita lupa bahawa sebenarnya isteri kita walaupun dah 10 tahun, kita perlukan beri ketiganya semula. Macam mana kita mula courting dengan dia, kita mula bercinta dengan dia, kita perlu cinta dia, kita perlu sayang dia, kita perlu kasih dan kasihan pada dia. Bermakna kalau kita kesiankan isteri kita, kita akan sedar. Isteri kita pun nak sesuatu yang cantik daripada lelaki. Kalau tak, kenapa dia duduk 2-3 jam tengok Hindustan? Wah. Kenapa dia tengok 2-3 jam Korean drama? Sebab dia ada satu impian dan satu penyataan bahawa aku ingin bahawa suami aku mungkin sekacak itu. Kalau kita tak sekacak itu, kita usaha supaya tidak borai. Kita usaha supaya kita kekalkan momentum itu walaupun sukar. Namun ianya satu komitmen dan satu disiplin. Bukan mudah. Macam usia saya tahun ini, saya 44 tahun. Ya ke? Nampak cepat bertiga dah tu. Alhamdulillah. Jadi bila dah masuk 44 tahun ni, saya lebih usaha untuk jogging pagi-pagi dan isteri saya seorang hiker. Dia pergi Gunung Kinabalu hari itu. Saya teman dia ke Gunung Kinabalu. Walaupun saya gayat, saya tunggu kat bawah. Jadi support perlu sentiasa ada. Dan kita perlu sedar bahawa di kalangan suami, jangan marah saya, isteri ini setiap kali ada anak, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dia akan rasa badan dia makin tak cantik. Dia akan rasa kulit dia semakin tak anjal. Dia akan rasa muka dia macam dah tak senonoh dah. Tapi kita sebagai suami berhak dan perlu untuk meyakinkan isteri kita, walaupun perlu berlaku perubahan emosi, perubahan fizikal, dia tetap cantik di mata kita. Sebab cantik itu subjektif. Ya. Jadi kadang-kadang bila isteri kita mulut dia berbau ataupun badan dia berbau, ketiak berbau, kita jangan tegur pula. Kadang-kadang saya tengok kawan-kawan saya ada juga, dia kata, Fazli, aku tertegur badan isteri kau bau masam. Saya cakap, kenapa kau cakap? Kau jangan tegur. Walaupun isteri kau mulut bau petai, wangi yang. Sebab menjaga perasaan itu adalah satu ibadah pada saya. Sebab bila kita menjaga perasaan isteri, kita juga termampu untuk disiplin, meyakinkan diri kita untuk cantik dan kacak dalam rumah tangga. Betul. Ataupun selain daripada menegur secara direct macam tu, mungkin boleh hadiahkan perfume yang baru. Dia terasa perempuan. Oh, ya ke? Terasa jangan. kan? Tiba-tiba kalau saya, dapat perfume baru. Jangan begitu. Contohnya, tiba-tiba kita dalam kereta, awak nak chewing gum, isteri akan merasa mulut aku berbau ke? Tidak boleh. Kita kena ada cara yang jauh daripada sepatutnya. Kita kena pusing 180 darjah atau 360 darjah sebelum kita pergi ke poin utama. Okey. Datuk kena ada topik lain lagi satu dengan Datuk. 1001 cara untuk menyampaikan sesuatu kepada isteri. Kita nak belajar taktik tu. Okey, baik Prof. Alang-alang kita dah sentuh topik tentang teguran ini. Pastinya lain orang lain penerimaan tentang teguran kan. Lain orang personalitinya berbeza-beza. Jadi para isteri yang ada suami yang mungkin tak kisah tentang penampilannya, tapi isteri ni rasa macam, alamak, kau boleh naklah dia bersiap sikit di rumah. Jadi apa cara yang terbaik untuk kita nak menegur suami ni, Prof? Okey. First, ini satu formula untuk semua wanita. Perkataan tegur tak never tegur suami kita. Dan kita jangan sekali tegur kalau kita tidak datang daripada emosi kasih sayang dan hormat. Sebab emosi ni dipanggil emotion, energy in motion. Emosi ni energy. So kalau kita daripada emosi marah ataupun macam sombong sikit ke, pandang rendah, don't talk. Because bila kita bercakap daripada emosi negatif yang roh jiwa kita ni sangat sensitif ya. Fizikal kita boleh tipu, tapi perasaan orang tahu. So that's why it's important sebelum kita menegur suami kita, kita deposit emotional bank account, iaitu bahasa kasih sayang tadi. Setiap kali kita memuji, menghargai, kita sedang deposit emotional bank account. Bayangkan, kalau setiap hari kita guna bahasa kasih sayang, bank account emosi kita sangat tinggi. Bila kita tertegur sikit, every time kita tegur, kita withdraw. Bila kita puji,
kita menambah. So bila rumah tangga kita penuh dengan kasih sayang, kalau nak tegur pun, saya beri 3 teknik Contohnya kalau kita nak tegur suami kita buang sampah, dia ada 3 cara. Pertama, judge. Abang sampah tak pernah buang. Boleh tak tolong buang? Macam marah-marah. Of course akan gaduh. Yang kedua, for your information only. Dia kata apa? Sampah tu dia macam dah 2 hari kat situ kan? Menyindir. Alamak. Yang ketiga, request. Request tu kita kata gini. I kan happy sangat. Semalam abang buang sampah tu bersih dah. So we are appreciate. Cara bercakap. Sebab komunikasi sangat penting. Sebab itu kan kalau kita nak semarakkan rumah tangga, remember the acronym LOVE yang saya pernah sebut sebelum ni kan. Love, L-O-V tu, love tu satu perbuatan, satu perkataan. So kalau ingat akronim ini, love dan izin, L maknanya listen, dengar. Daripada kita dengar tu kita faham emosi isteri kita. O, kata overlook the mistake. Jangan tegur baru masam tu, overlook. Yang ketiga, V, voice out, sebut kebaikan, deposit emotional response. Dan E, effort, sentiasa menambah baik perhubungan. Macam Dr. Fazli kata, cinta dan kasih. Dalam Islam dia pakai sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita siapkan isteri suami kita ni partners in taqwa, dengan sebab kita bersuami isteri, ketakwaan menambah, kita menuju syurga sama-sama, dan kita paling tinggi untuk keluarga, selain daripada penampilan yang penting ialah kita nak dekat dengan Allah dan kita niat nak masuk syurga dengan satu keluarga. Wah, lepas dengar akronim LOVE daripada Prof ni, rasa lagu LOVE Nat King Cole tu pun dia macam dah biasa-biasa je, Prof. Salah. Kan? Baik. Itu saya suka apa yang Prof kongsikan bersama kita. Banyak tips berguna juga, Hawa, yang saya kira nak menegur suami kita untuk bersiap tu pun ada artnya, ada seninya. Tapi kalau Datuk boleh kongsikan juga, kalau Datuk bersiap, Datuk ada tanya tak pendapat isteri Datuk macam, yang okey tak I pakai ni dengan ni, match ni dengan ni okey ataupun tidak, supaya orang kata kemesraan tu dapat diteruskan, dan untuk kita menjaga penampilan kita tu pun kita ada input daripada pasangan kita sendiri. Semestinya 16 tahun dalam perkahwinan, 17 tahun bercinta dengan beliau, setiap pergerakan saya, baju, perfume, kadang-kadang saya punya bentuk misai, bentuk rambut, nak colour rambut, semua saya tanya pendapat beliau. Bukan kerana kita merasakan bahawa kita kurang bijak, tetapi memberi peluang kepada isteri untuk bersependapat dengan kita. Pada saya, bila isteri itu memberi pendapat, dia rasa kita ini hak milik dia, kita disayangi dan dia dihargai. Dan pendapat yang diberikan oleh isteri, kalau kita tak mahu dengar, jangan tanya. Lebih baik kita tadahkan telinga dan terima seadanya. Saya beberapa kali kadang-kadang keluar, kadang-kadang saya pakai seluar pendek. Kadang saya rasa dah okey dah ni seluar pendek, pakai singlet, jogging. Nanti dia cakap, bang, singlet tu nampak sangat abang punya bawah tangan. Oh ya ke? Okey, tukar. Walhal saya rasa tak ada apa-apa. Tapi untuk menjaga hati isteri. Kerana saya percaya dalam rumah tangga, apabila isteri berkata-kata, kita mencari redha dalam rumah tangga. Dan redha rumah tangga itu datang daripada kebahagiaan isteri. Dan kalau isteri itu bahagia, insya-Allah suami pun tak perlu pening. Betul. Lepas tu Mak Saleh kata, a happy wife is a happy husband. Bukan happy life saja, tapi husband nak happy, happykan isteri dulu. Dan untuk kekal happy, untuk kekal gembira, kan, kekal rasa sayang dan cinta tu, pastinya kena ada usaha juga, pastinya kena ada kerjasama juga. Okey, terima kasih kepada anda penutur WHI yang tak putus-putus komen di Facebook kita. Okey, daripada Siti Nuraini, ya. Katanya nombor 1 dekat sini, saling menerima antara satu sama lain. Tak kisah apa rupa dan penampilan si suami isteri, sama-sama kena saling menerima antara satu sama lain. Lelaki ni nak bersiap senang je. Mandi and wangi-wangi. Pakai boxer atau seluar track je pun dah handsome di rumah. Rambut sikat kemas. Tak kisahlah perut buncit ke, lelaki tetap handsome di depan mata isteri. Tak ada yang buruk suami di mata isteri. Okey. Tapi bila ayat-ayat terakhir tu buatkan saya tertanya-tanya. Adakah disebabkan wanita dah macam senang untuk menerima lelaki dalam apa jua keadaan yang membuatkan ada sesetengah tu rasa macam okey, tidak apa kalau di rumah tak bersiap sangat. Prof, apa pendapat Prof? Okey.
Sebenarnya soalan dia sekali lagi, sebut sekali lagi soalan dia. Okey Prof, mungkin ada dalam kalangan mereka yang rasa okey suami ni macam mana pun saya tak kisah. Dia boleh terima je keadaan suami dia tu walau bagaimana bentuk sekalipun. Okey. Itu pujian bagi wanita soleh. Wah. Wanita solehah, mata dia bukan hanya mata fizikal, dia ada mata hati yang melihat kebaikan semua orang lain, terutama suami dia. Dan tiap power wanita solehah yang boleh nak share hari ini, kata macam ni pada your husband. You are not perfect, but you are perfect for me. Wah. Dan nak sebut, nak tak formula untuk kita jadi wanita otomatis. Yang tak payah masak sedap-sedap, yang tak payah sangat. Itu yang saya pakailah. After 41 years of marriage, this is my formula that Datuk Fazil mungkin setuju bahawa as a man, dia orang punya meta program is to be a hero and personal success and making a difference. So if your wife tell you, you know what, you make me so happy. Wanita yang memberitahu pada suami bahawa suami dia telah membahagiakan dia dan making a difference in her life and also rasa secure, buat suami rasa hero, memang suami akan buat apa saja. So auto happy, show that you are happy. Dan sebenarnya kajian dah menunjukkan bagi marriage counsellor ya, kalau yang nak bercerai itu, apakah kata-kata suami pada marriage counsellor? Dia kata apa? Saya buat macam-macam tapi tak pernah cukup untuk isteri. Ada lelaki tak suka 3 perkara. Yang pertama, komplain. Yang kedua, troll. Yang ketiga, berletih. So kita avoid 3 ni, beri 3 ni trust, appreciate dan terima suami kita. Subhanallah, your marriage is magical insyaAllah. Okay Prof, taking note right now. Banyak baru ni yang Prof kongsikan untuk kami semua. Dan ada satu lagi komen dari rakan kita di Facebook, iaitu daripada Maya Muhammad yang berkata, biasanya suami yang selalu demand untuk isterinya cantik sedangkan dia selekeh pengotor. Dan tergelak Prof kan. Tapi Prof, mungkin ini juga adalah stigma dalam masyarakat kita, yang mana kebiasaannya kita akan dengar orang bercakap sebelum berkahwin, isteri tu pandai masak ke tidak, isteri tu kemas ataupun tidak, cantik ataupun tidak. Jarang soalan ini diajukan kepada suami. Dan mungkin stigma ini juga yang kita di Wanita Hari Ini pada hari ini nak ajak orang ramai untuk sama-sama sebenarnya kita refleksi diri kita. Dan untuk kita tengok balik, adakah kita ni sebenarnya nak demand macam-macam daripada isteri? Adakah kita juga sebenarnya memberi kepada isteri kita? Silakan Prof. Okey, manusia ada 2 jenis. Satu memberi, satu menerima. Siapakah yang stres, yang nak terima? So, saya kadangkan siapa berkahwin, bila berkahwin dengan suami isteri kata ni, saya sangat bahagia, saya nak bahagia suami saya. So, be happy. Bahagia dengan diri sendiri dulu. Bila kita bahagia dengan kita tak perlu apa-apa dari suami. Kita dah penuh. Yang kosong, asyik nak suruh suami puji suami. Sebab orang yang kosong perlu diisi. Orang yang penuh kita mengisi. So, kan rumah tangga kita berebut-rebut buat kebaikan. Berebut-rebut buat baik pada keluarga mertua. Subhanallah. Life is about giving. Dan kajian menunjukkan siapa memberi, hormon serotonin, hormon bahagia, hormon awet muda guys. Siapa yang nak awesome, kulit cantik sampai meninggal, sampai dah tua pun, please have good hormones. Iaitu hormon-hormon bahagia yang datang daripada hati yang bersih. Yang menyayangi semua orang. Okey. Jaga hormon kita, Hawa. Itulah dia. Kita belajar tip untuk awet muda juga daripada Prof Muhaya ni. Macam-macam ilmu yang kita perolehi. Baiklah, di penghujung perbincangan kita ini, Prof dan juga Datuk. Okey, kita dah pelajari macam-macam. Dan kita nak tahulah hikmah yang Datuk rasakan sendiri kan apabila kita ni ikhlas untuk menceriakan isteri, untuk menyayangi isteri, dan dalam masa yang sama kita bersiap untuk eratkan lagi kasih sayang antara suami isteri ni, Datuk. Baik, satu pegangan saya dalam perkahwinan dan saya sering nyatakan setiap kali saya ada program motivasi. Perkahwinan bukan atas dasar cinta semata-mata, tapi perkahwinan yang berpanjangan adalah di mana 2 orang pihak ini, yang pertama
menerima dan redha dengan kelemahan masing-masing. Nombor 2 yang ramai orang lupa adalah meraihkan kelebihan yang ada. Bermakna jangan lupa untuk puji dan jangan lupa untuk sentiasa meraihkan setiap perbuatan yang kecil. Walaupun isteri basuhkan pinggan, terima kasih yang. Walaupun suami bukakan soken letak dalam bakul, terima kasih yang. Tapi kalau ada kekurangan, tutup mata, tutup telinga, terima dan redha, kerana itulah pasangan kita sampai ke syurga, insya-Allah. Wow. Saya kira itu adalah rangkuman terbaik untuk topik kita pada hari ini juga. Dan banyak juga tips dan perkongsian juga ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Profesor Dr. Muhayya Muhammad kita selaku penulis motivasi kita dan juga Datuk Fazli Yaakob selaku seorang yang berkongsi pengalamannya sebagai seorang suami yang sentiasa bersiap untuk isterinya. Moga dapat dijadikan, orang kata yang baik itu dijadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan sama-sama. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk dan juga Prof, macam-macam perkongsian dan harapnya memberi manfaat buat anda semua dan banyak lagi perkongsian akan kami bawakan kepada anda di Penonton WHI. Kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih Datuk. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan seterusnya ni kita nak bersama dengan seorang tetamu yang sentiasa bersiap juga untuk isterinya, Datin Balkish. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, sihat Yana? Sehat, Alhamdulillah. Datuk, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Silakan Datuk. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, salam Jumaat dia. Saya percaya kat luar sana dalam tempoh pandemik ni, kes yang makin banyak membimbangkan dia, nak keluar rumah pun kadang-kadang takut. Pentingnya ya waktu-waktu ini kita menjaga kesihatan ya. Jangan lupa makanan tambahan ya penting ya. Sebab apa? Sebagai sumber kata orang tu menguatkan imunisasi tubuh badan, sebagai benteng ya kepada penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Tak kurang juga ya seiring peningkatan usia kalau kita tengok ya. Macam-macam penyakit kata orang tu kalau kita tengok ya, penyakit belakang rangkai, macam-macam masalah kesihatan ya. Jangan lupa dalam masa sama juga ya, amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang ya. Yang mana saya kira ya perkara ini amat penting ya. Sebab apa? Kesihatan adalah perkara yang paling utama sekali kita kena titik beratkan ya. Sebab apa? Kesihatan yang baik juga adalah inspirasi kepada semua orang ya. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita tengok ya, bila kita dah meningkat usia, kadang-kadang ada masalah sendi, kesihatan dia, nak solat pun susah ya. Kepergerakan kita terbatas ya. Yang mana perkara ini menyusahkan orang lain kadang-kadang ya. Sebab tu seperti saya katakan ya, corak pemakanan sangat penting, jaga pemakanan, kurangkan makanan yang manis, kurangkan makanan berlemak, makanan berkolesterol tinggi dan juga ya pemakanan yang sihat ya, yang mana saya bawa hari ini juga dapat membantu anda untuk menjalani diet yang sihat, yang seimbang ya. Sebab tu kalau anda lihat dekat TV ya, Platinum Drink V Asia ni dah lama dekat pasaran ya, yang mana sebagai sumber nutrisi dan vitamin sangat-sangat baik ya untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan ya. Formulasi ni luar biasa ya pada saya. Sebab apa? Keberkesanan yang terlihat ya daripada pengguna-pengguna yang amalkan ya, mereka dapat keluar daripada permasalahan, kemudian kesihatan bertambah baik ya. Yang mana saya kira ya perkara ini satu pencapaian yang baik ya. Yang mana saya kira kesihatan yang baik, seperti saya katakan, semua orang nak, semua orang kalau boleh nak kehidupan yang sempurna, kehidupan yang sihat sejahtera ya, tanpa penyakit. Itu yang paling penting ya. Yang mana formulasi sangat istimewa dalam Platinum Drink ini menggabungkan ya buah-buahan yang tinggi antioksidan ya. Saya kira buah mulberry kita gunakan ni sangat-sangat bagus, dia dapat membantu meningkatkan mutu, tahap taraf kesihatan ya, mengurangkan risiko penyakit-penyakit berbahaya, mengurangkan kata orang tu radikal bebas. Saya kira radikal bebas inilah yang boleh merosakkan kata orang tu mendatangkan penyakit, kemudiannya kata orang tu menyebabkan macam-macam masalah kesihatan, penyakit berjangkit dan sebagainya, kerosakan organ dalaman ya. Jadi pentingnya pengambilan buah mulberry ini sebagai sumber antioksidan yang sangat-sangat baik, dapat membantu menyihatkan tubuh badan, organ kita lebih sihat dan tentunya kerana kita dapat menjalani kehidupan yang normal ya, seperti orang lain. Yang mana ya formulasi Platinum Drink ni juga saya kira sebagai sumber awet muda ya, membantu kata tu merejuvenasi dalaman tubuh badan ya. Sebab saya percaya ya, seiring peningkatan usia kadang-kadang ya, dalaman organ kita dah lemah dan sebagainya. Jadi pengambilan makanan yang sihat ni juga dapat membantu ya, menyihatkan kata orang tu recharge balik ya kita punya dalaman. Yang mana Platinum Drink ni harga RM99 sangat-sangat membantu anda ya. Jadi jangan lupa dapatkan Platinum Drink ni, amalkan setiap kali waktu pagi ketika perut kosong. 15 hingga 30 ml dah mencukupi ya. Saya kira maklum balas pengguna yang amalkan Platinum Drink ni, mereka dapat lihat ya perbezaan ya, badan rasa lebih bertenaga, sejahtera ya nak ya. Seawal pengambilan ni, itu yang saya kira ya
maklum malas yang sangat-sangat bagus. Dan kemudiannya juga dalam ni juga ada ramuan seperti syak cartilage dapat membantu mengurangkan geseran. Saya percaya ramai antara kita juga ada masalah sendi dan sebagainya kadang-kadang naik tangga dah rasa lemah lutut dan sebagainya, cepat letih, lesu, stamina berkurangan semua itu kata orang tu punca masalah-masalah kesihatan, kadang-kadang tenaga yang kurang. Jadi pengambilan makanan tambahan seperti platinum drink ni ada 60 buah dan herba yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan tubuh badan anda. Kena cuba rasai kelainan seawal pengambilan yang ni pengguna-pengguna yang amalkan mereka tahu keberkesanannya sendiri yang tu platinum drink saya kira waktu pagi anda amalkan sebagai sumber nutrisi dan vitamin, dan kemudiannya waktu malam satu lagi produk yang sangat-sangat bagus saya sangat cadangkan untuk anda semua terutamanya yang ada masalah lebihan angin dalam tubuh badan, kadang-kadang kolesterol yang berlebihan juga sangat membimbangkan Yana. Yang mana betul-betul dahulu kita amalkan makanan seperti lemon, halia, cuka apple, bawang putih yang mana formulasi ini sangat-sangat bagus untuk membantu kata orang tu mengurangkan paras kolesterol Kemudian kadang-kadang ada masalah blokej dan sebagainya Yana, lebihan angin dalam tubuh badan. Jadi 5 ramuan ni seperti lemon, halia, cuka apple, bawang putih dan juga madu ni sangat-sangat bagus. Yang mana kita formulasikan dalam jus hasiat lega ni, saya kira sangat-sangat mudah Yana Jus hasiat lega ni bagi saya satu formulasi yang sangat luar biasa juga sebab apa? Pengguna-pengguna yang amalkan mereka merasai keberkesanan pelawasan lebih baik, lebih lancar. Kemudiannya dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan sebab apa? Ramuan ni sangat-sangat bagus bertindak dengan efektif. Yang mana Yana saya sendiri melihat keberkesanan pengguna-pengguna saya yang amalkan. Yang mana jus ni boleh terjual dengan sendirinya Yana sebab apa? Dari mulut ke mulut sebab apa? Keberkesanannya sendiri. Harga RM55 sangat-sangat mampu milik Anda boleh rasai keberkesanan seawal pengambilan. Kalau saya amalkan jus hasiat lega ni Yana, saya tidak akan rasa kerap buang angin Waktu malam saya lebih lena, tidur saya lebih lena lebih nyenyak. Dan kemudiannya bila saya bangun esok pagi, saya rasa lebih bertenaga ceria sebab apa? Penghadaman saya lebih baik dan sebagainya, pelawasan saya juga lebih lancar. Jadi jangan lupa waktu malam anda minum jus hasiat lega ni sangat-sangat bagus. Harga RM50 sangat mampu milik. 15 ml dah mencukupi dan sesuai untuk semua peringkat umur terutamanya anda yang dah berusia, yang mana dah 30 tahun, 40 tahun yang sekarang cepat letih, cepat lesu, kurang bertenaga, rasa badan lenguh, lemah dan sebagainya. Jangan lupa dapatkan platinum drink waktu pagi anda amalkan, malam minum jus hasiat lega. Dan yang terakhir Yana, saya juga turut pasarkan yang ini terbaru sarang burung sebab apa? Banyak permintaan sarang burung daripada pengguna. Jadi kita keluarkan Pionest sarang burung asli yang mana sangat-sangat bagus juga untuk kesihatan dan juga kecantikan. Sesuai untuk lelaki dan wanita semua peringkat umur. Anak saya sendiri juga turut amalkan Pionest ni Yana, yang mana rumusan sarang burung kemudiannya madu, gula batu dan juga cendawan putih yang mana Trimella mushroom ni dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit Sarang burung asli anda tak perlu risau. Kadang-kadang kat luar sana banyak sarang burung yang tiruan dan sebagainya. Jadi sarang burung Pionest di Asia ni ada 6 gelas ni Yana 6 paket gelas ni. Harga RM55 yang mana bagi anda yang nak diskaun istimewa boleh dapati di jombai.my dengan potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu juga Yana pastikan Biasia baru beli sebab apa? Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Secara ringkas Yana, untuk kesihatan yang menyeluruh, jangan lupa waktu pagi anda amalkan platinum drink ni harga RM99 sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi. Dan bagi anda Yana yang mungkin kata orang tu tak cukup bajet satu jus yang anda kena amalkan setiap malam ni saya kira anda kena cuba juga rasai kelainan setiap kali pengambilan. Jus hasiat lega ni RM55 Yana. Mampu milik kalau tak mampu platinum drink, belilah jus hasiat lega ni, dapat merasai keberkesanannya. Kalau anda ada duit lebih, beli platinum drink ni. Kalau anda amalkan kedua-duanya, saya kira kombinasi yang sangat baik untuk kesihatan yang menyeluruh. Harga platinum drink RM99, jus hasiat lega ni RM55. Dan juga Pionest sarang burung tulen di Asia ni harga RM55 juga Yana. Bagi anda yang nak diskaun istimewa, dapatkan di jombai.my ataupun di Shopee dan juga Lazada. Ataupun untuk konsultasi secara percuma hari ini, hubungi hotline kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990. Terima kasih Yana, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi Datuk. Terima kasih banyak-banyak Datuk Azrul Muhammad Razi, pengasas Viasia Cosmetic and Healthcare. Kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, Yana akan kembali bersama dengan Hawa. Wanita hari ini, hari ini.
Isteri selekeh nanti suami tinggalkan, jangan momokkan isteri-isteri dengan kenyataan seperti ini. Yang sebenarnya, isteri yang berhias untuk suami ini memberikan impak besar ke dalam rumah tangga. Kenapa? Ia menunjukkan satu self-love ataupun self-appreciation yang sangat tinggi dalam diri seorang wanita. Remember, people cannot love you before you love yourself first. Yang kedua, ia adalah satu tanda penghormatan buat sang suami di mana kita menunjukkan satu sign of exclusivity di mana suami saja yang berhak dan layak melihat kecantikan kita ataupun keserian kita yang paling tinggi di rumah. Dan yang ketiga, kita adalah satu makhluk yang dicipta khas oleh Allah, oleh Tuhan, di mana kita berfungsi sebagai bantu menjaga pandangan suami. Jadi pakailah yang paling dia suka, yang paling berseri di mata suami. Tapi bonda, kalau saya pakai, suami tak hargai macam mana? Setiap usaha awak pun dah dapat pahala berganda-ganda. Tak perlu risau. So look me in the eyes, tell me what you see. I guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Kamu siapa? I guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Kamu siapa? Kembali lagi di Wanita hari ini. Wow, rangkuman TikTok itu sebentar tadi memang ada kaitannya lah dengan topik yang kita bincangkan hari ini tadi kan. Tentang bersiap untuk isteri. Dan bagi saya kan sebenarnya tak semestinya kena pakaian berjenama, tak semestinya kena perfume sentiasa. Tetapi selagi isteri suka macam tu, okeylah, tak kisah. Penerimaan berbeza-beza. Dan salah satu komen oleh rakan kita di Facebook dari Indonesia orangnya, Astri Sulastri berkata, nice topic for today. Semoga para suami lebih keren, handsome ya untuk isteri. Semangat. Ini yang kita mahukan. Apa yang kita kongsikan pada hari ini semoga dapat membuka mata lebih ramai lagi para suami untuk ingin bersiap buat isteri juga. Dan sebelum kita undurkan diri pada hari ini, ada sesuatu yang nak diwawarkan oleh Hawa. Silakan Hawa. Ya, okey, kita nak tanya kepada anda lah. Boleh ke angan-angan jadi kenyataan? Laura. Setelah segala impiannya gagal, dia pura-pura hilang ingatan pula. Apa akan jadi pada Laura seterusnya? Ketahuinya dalam Cinta Amnesia, Rabu hingga Sabtu, jam 9 malam di slot Lestari, TV3. Lakonan Rina Diana dalam Cinta Amnesia. Dan ramai lagi sebenarnya pelakon-pelakon lain yang hebat yang menjayakan drama ni. Kalau kita tengok kan, Rina ni famous dengan lakonannya dalam Kampung People. Lailer. Ini Laura pula. Jadi peminat-peminat Rina Diana khususnya, jangan lepaskan Cinta Amnesia. Okey. Dan itu dia sebentar tadi drama Cinta Amnesia ya. Okey, sama-sama kita saksikan nanti. Okey, dan esok hari Sabtu, Wanita hari ini akan kembali dengan topik koleksi Tiffin dan Ayah. Saya sebenarnya suka Tiffin ni tahu Hawa. Waktu saya punya majlis pernikahan hari tu pun saya berikan doggy saya Tiffin kepada tetamu yang hadir. Boleh jadi idea tu. Sebab sekarang tengah trend Tiffin yang cantik-cantik, di collection sebagainya. Jadi esok jangan lupa untuk saksikan kami di Wanita hari ini pada waktu yang sama bersama dengan rakan setugas kami. Ya, dan untuk hari ini kita undur diri dulu ya. Terima kasih kerana bersama kami. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Stay safe semua. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia menyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini